Salam sejahtera, saya Dr. Siva, pakar perubatan dalaman KPMC Puchong. Hari ini saya nak cerita sedikit tentang COVID-19. Saya tahu ramai yang ada banyak information yang datang daripada social media, okey. Tetapi apa yang saya nak ceritakan hari ini adalah apa jadi kalau anda ada demam ataupun simptom-simptom lain tiba-tiba muncul di rumah. Jadi anda akan tertanya sama ada anda mempunyai COVID-19 atau tidak. Walaupun kadang-kadang anda tidak ada kontak dengan pesakit COVID-19 ataupun tidak pergi menghadirkan diri di tabligh ataupun tempat yang berisiko tinggi. Okey, untuk tu apa yang akan membantu anda adalah dengan mengenal pasti ciri-ciri COVID-19 yang membezakannya daripada penyakit lain. Ciri-ciri ini bukan solid 100%, tetapi kebanyakan COVID patient mempunyai dua ciri utama, iaitu demam tinggi ataupun lebih daripada 38 degrees dan juga batuk kering. Okey. Memang pesakit COVID-19 boleh mempunyai simptom lain seperti cirit, selsema, sakit tekak dan sebagainya. Tetapi ciri yang paling ketara dan awal adalah demam dan batuk kering. Jadi kalau ada simptom ini dan mempunyai risiko dengan kontak kepada pesakit COVID-19, tolong buat apa yang sepatutnya, iaitu kontak bahagian kesihatan. Okay. Seterusnya, saya nak ceritakan sedikit tentang siapa yang berisiko tinggi untuk mendapat COVID-19. Okey, dia ada beberapa risiko. Okey. First, nombor satu adalah sesiapa yang berumur lebih daripada 60 tahun, mempunyai sejarah penyakit kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, mempunyai ataupun mengambil ubat yang menyebabkan imuniti kita rendah, contohnya pesakit SLE, pesakit yang memerlukan ubat untuk menurunkan imuniti badan seperti pesakit leukemia. Dan seterusnya adalah pesakit yang mempunyai BMI lebih daripada 35. Okey. And lagi satu ciri yang dikenal pasti adalah pesakit-pesakit yang mempunyai masalah buah pinggang. Jadi ini adalah risiko yang telah dikenal pasti sebagai risiko utama yang mereka ni mempunyai risiko yang tinggi untuk mendapat COVID-19. Salam sejahtera. So seterusnya saya nak ceritakan sedikit tentang fasa-fasa yang dialami oleh pesakit yang mempunyai COVID-19. Okey. Fasa penyakit COVID-19 boleh dipecahkan kepada 5 fasa. Okey. So fasa pertama adalah fasa asimptomatik, di mana ia merangkumi hari ke-3 hingga hari ke-14. Sebab tu langkah perintah kawalan berkurung adalah selama 14 hari, kerana pada masa 14 hari pertama ni kita tidak dapat bezakan antara pesakit yang ada COVID dengan pesakit yang tidak mempunyai COVID-19. Okey. Fasa kedua adalah fasa demam. Ia merangkumi hari ke-3 hingga hari ke-8. So antara fasa ni dia boleh berlapis. Tidak semestinya pesakit akan mengalami satu fasa dan baru pergi ke fasa yang seterusnya. Tak, kadang-kadang pesakit mempunyai beberapa simptom yang crossover. So fasa kedua ni adalah fasa demam, di mana pesakit akan komplain demam dan sakit-sakit badan. Pada fasa ni kadang-kala pesakit ada batuk yang sedikit, tetapi itu je. Fasa ketiga adalah fasa paru-paru. Fasa ini pesakit akan mula memberitahu yang mereka mempunyai batuk kering selain demam. Okey, jadi demam dan batuk kering. So kalau anda perhatikan, simptom utama dia masih demam dan batuk kering. Of course, pesakit boleh juga ada simptom-simptom yang lain. Fasa keempat adalah di mana demam ada, fasa paru-paru ada, di mana ada batuk kering. Tetapi pada fasa ini pesakit mula akan rasa susah bernafas. Okey, selalunya peringkat ini kadang-kala
baru pesakit sampai ke hospital. Tetapi kita tidak mahu dapat kesan pesakit pada masa ini. Kita nak tangkap pesakit ni pada fasa pertama supaya dapat mengelakkan propagasi penyakit ini kepada orang lain. Okey. Dan fasa kelima selalunya pesakit dah ada di dalam ICU, di mana dia perlukan bantuan pernafasan dan ubatan yang selanjutnya. Jadi dari segi pencegahan, apa yang kerajaan sedang buat sekarang adalah untuk dapat mengasingkan pesakit COVID-19 dalam fasa pertama itu sendiri dan mengurangkan pesakit melalui fasa yang seterusnya. Kerana kalau pesakit dah pergi fasa kedua dan tiga baru nak kesan, masa tu dia dah bagi penyakit ni kepada orang ramai. Terima kasih. Seterusnya saya nak cerita sedikit tentang apa ubat yang diberi untuk pesakit yang mempunyai COVID-19. Sebelum memberitahu apa-apa pasal ubat, saya ingin memberitahu dekat pesakit, tolong jangan percaya bulat-bulat pada masa sekarang, iaitu masa panik, dengan ubatan yang tidak mempunyai bukti saintifik. Ia boleh menjadi makanan, boleh menjadi ubat tradisional, okey, dan sebagainya. Okey, kerana pada musim panik macam sekarang, ramai orang boleh percaya kepada apa-apa claims daripada ubatan ataupun even makanan yang tidak mempunyai bukti saintifik. Okey. Dari segi perubatan, ubatan yang nampak berkesan, okey, itu pun bergantung pada fasa, adalah ubat, salah satunya ubat Kaletra, ini ubat HIV, okey, dan juga ubat hydroxychloroquine, iaitu ubat malaria. Dia ada juga ubat-ubatan lain macam interferon yang diberi, tetapi dua ubat utama ni diguna pakai. Dan bukan semua orang yang mempunyai COVID-19 perlukan semua ubat ini. Okey, contohnya kalau pesakit COVID asymptomatic ataupun fasa 1 ataupun pesakit yang memang dalam 14 hari tu semuanya dia asymptomatic saja, dia tidak memerlukan apa-apa terapi dan selalunya diasingkan sahaja. Okey, jadi ini adalah ubatan-ubatan yang sedang diberi di hospital kerajaan untuk pesakit-pesakit yang mempunyai COVID-19. Terima kasih. Hai. Saya nak juga cerita sedikit tentang testing untuk COVID-19. Okey. Sampai masa ini, testing gold standard ataupun testing yang boleh confirm ada COVID-19 ke atau tidak adalah nasopharyngeal swab PCR. Okey, PCR ni ambil masa selama 48 hingga 72 jam untuk dapat results. Memang ada dalam media, kalau orang pernah nampak, orang ada buat rapid test. Rapid test ni pakai antibody sama macam dengue test. Tetapi untuk badan itu mendapat antibody terhadap COVID-19, dia mengambil masa, dan sebab itu dia tidak merupakan test yang disyorkan untuk screening untuk pesakit COVID-19. Ramai yang daripada pesakit saya pun call dan tanya sama ada boleh tak test untuk COVID-19. Tetapi testing COVID-19, satu, kena buat pada pesakit yang ada simptom, okey, ataupun ada kontak yang tinggi dengan high risk patients. Dan buat masa ni kita kena fokus test ni pada pesakit-pesakit macam ni, bukan kepada semua orang. Sebab contohnya pesakit seseorang tu mungkin tidak ada exposure dengan COVID-19 hari ni dan dia test hari ni COVID negatif. Apa jadi kalau esok dia masih berpusing pergi pasar, beli ikan, beli sayur and everything, pada masa tu dia dapat kontak dengan COVID patient lagi seorang. So test tu kena ulang balik kemudian. Jadi yang paling efektif dan economical adalah testing PCR test yang juga mengambil kos tinggi pada pesakit yang memerlukan test tersebut. Thank you.